Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah video pembentangan bagi revolusi sains dan pelbagai kaedah perolehan ilmu. Di dalam video ini terdapat 4 orang yang akan bentang, iaitu saya, Muhammad Faris, Muhammad Syukri, Ana Syakirah dan Latifah Husna. Pembentangan ini akan dimulakan dengan pengenalan kepada revolusi sains. Revolusi boleh didefinisikan sebagai satu transformasi atau perubahan asasi dalam pengaruh, kuasa atau struktur pertubuhan yang berlaku secara mendadak. Revolusi telah berlaku dalam sejarah manusia dan berubah mengikut masa. Revolusi sains atau saintifik ialah satu kejadian di mana munculnya sains moden semasa zaman moden. Revolusi ini telah melahirkan tokoh sains seperti Francis Bacon, Spinoza, John Locke dan Isaac Newton. Tokoh-tokoh ini telah meluaskan ideologi mereka dan menjadi antara ciri-ciri dominan dalam tamadun Eropah. Revolusi ini mengubah pandangan manusia tentang alam semula jadi. Hal ini kerana berlakunya perkembangan dalam ilmu matematik, fizik, astronomi, biologi dan kimia. Revolusi sains amat rugi jika tidak dikaji oleh generasi baru. Oleh itu, wujudnya kaedah perolehan ilmu bagi membantu manusia untuk terus mengkaji ilmu sains. Antara kesan-kesan revolusi sains ialah: pertama, ia dapat melahirkan manusia yang berfikiran kreatif dan inventif yang dapat membantu mengurangkan beban dalam tugas seharian manusia. Yang kedua, ia mampu mengubah kepercayaan karut kepada pengaruh sains. Yang ketiga, ia mampu membawa masyarakat manusia kepada dunia baru yang lebih maju dan moden. Tanpa revolusi sains, kita mungkin tidak akan mengetahui bahawa bumi berputar mengelilingi matahari. Latar belakang kajian. Sains dan teknologi menjadi pemacu penting kemajuan tamadun manusia sejak 500 tahun yang lalu. Buat pertama kalinya dalam sejarah, manusia memperolehi kekuasaan yang besar terhadap alam. Revolusi saintifik merujuk kepada kemajuan pesat dalam pemikiran saintifik, matematik dan politik Eropah berdasarkan empirisisme baru dan kepercayaan dalam kemajuan yang menentukan Eropah pada abad ke-16 dan abad ke-17. Revolusi sains yang berlangsung di Eropah sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18 menyaksikan tokoh-tokoh falsafah sains yang tampil memberi idea mereka untuk memantapkan lagi metodologi saintifik. Adakah revolusi sains dan kaedah perolehan ilmu memberi kesan kepada aspek-aspek yang disebutkan? Revolusi sains menyebabkan penekanan terhadap ilmu dan akal yang membawa kepada kemunculan idea-idea baru serta penyelidikan bercorak saintifik. Kemajuan dalam bidang sains menyebabkan perubahan daripada kepercayaan karut dan mitos kepada kuasa akal dan sains. Revolusi ialah satu perubahan asasi dalam kuasa atau struktur pertubuhan yang berlaku secara mendadak. Oleh itu, objektif kajian bagi kesan revolusi sains dan kaedah perolehan ilmu ini ialah: pertama, ia menerangkan punca-punca revolusi sains. Kedua, ia menghuraikan haluan revolusi sains dan mendalami sebab-musabab yang membawa kepada perolehan. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian yang kami lakukan ialah: pertama, kajian awal, seperti mengenal pasti permasalahan dan bidang kajian. Yang kedua, pengumpulan maklumat seperti mencari dan mengumpulkan maklumat dari internet dan bahan rujukan lain. Yang ketiga, kami menganalisis maklumat seperti memastikan maklumat yang diperolehi adalah tepat dan benar. Yang keempat, rumusan dan cadangan. Pembentangan akan diteruskan dengan definisi kata kunci. Menurut Wikipedia, revolusi ialah satu transformasi asasi dalam pengaruh atau struktur pertubuhan yang berlaku secara mengejut. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pula, revolusi boleh didefinisikan sebagai perubahan sesebuah kerajaan, sistem politik atau sistem sosial yang dilakukan secara radikal dan kekerasan. Sains pula mengikut Wikipedia ialah satu proses penghimpunan dan penyusunan. Perkataan ini berasal daripada bahasa Latin sinetia. Bagi pandangan tokoh pula, menurut Jane Sylvan Bailey, konsep revolusi sains dapat dilihat melalui dua proses, iaitu menyapu atau membuang yang lama dan menegakkan yang baru.
Menurut Thomas Kuhn pula, evolusi sains menekankan pada proses perubahan idea yang lama menuju idea yang baru yang akan mewujudkan satu alternatif. Rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu kaedah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Ia menafikan pengalaman panca indera sebagai sumber pengetahuan. Kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Ia wujud secara semula jadi dalam diri manusia, mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Ia berasaskan nilai-nilai saintifik dan menolak adanya wahyu dan mukjizat. Metod rasional adalah metod yang menjelaskan hubungan-hubungan rasional yang memberi penjelasan ilmiah secara keterfahaman yang khas. Fungsi dari kemampuan rasional manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan dapat dibahagi dalam dua bahagian, iaitu higher reason dan lower reason. Empirisisme. Dalam falsafah, empirisisme adalah ilmu yang sahih diperolehi dari cerapan deria yang lima. Empirisisme juga memberi penekanan terhadap manusia sebagai lembaran kosong dan diwarnai dengan pengalaman deria semata-mata. Empirisisme juga menolak ilmu gaib seperti kewujudan Tuhan. Antara tokoh empirisisme adalah John Locke dan Berkeley. Kepentingan empirisisme. Empirisisme adalah bahagian penting dalam kaedah saintifik kerana teori dan hipotesis mesti diperhatikan dan diuji agar dianggap tepat. Empirisisme dari aspek skeptikal adalah apa-apa dapat diketahui dengan pasti. Oleh itu, mereka cenderung kepada untuk tidak mempercayai dogma atau kebenaran mutlak. Kesimpulannya, empirisisme dapat ditujukan kepada lebih banyak aspek dalam kehidupan kita. Contohnya, agar kita tidak mudah terpengaruh. Skepticism. Definisi skepticism ialah sikap ragu-ragu atau sikap tidak percaya sama ada secara umum atau terhadap objek tertentu. Secara formalnya, keraguan sebagai topik berlaku dalam konteks falsafah, khususnya epistemologi. Ia sering diarahkan pada domain seperti ghaib, moral iaitu keraguan moral, teisme iaitu keraguan tentang kewujudan Tuhan, atau pengetahuan iaitu keraguan mengenai kemungkinan pengetahuan atau kepastian. Bentuk skeptisism sederhana hanya mendakwa bahawa tiada yang dapat diketahui dengan pasti. Skeptisism mempunyai kepentingannya sendiri. Yang pertama, ia dapat menangguhkan penghakiman ketika menilai penjelasan atau tuntutan. Yang kedua, ia membolehkan para saintis mempertimbangkan semua kemungkinan dan mempersoalkan semua maklumat secara sistematik semasa penyelidikan. Intuisi dan ilham. Sebelum itu, falsafah adalah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Intuisi atau gerak hati adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui pemikiran rasional dan intelektual. Ilham atau juga disebut sebagai bisikan hati, gerak hati atau firasat. Secara definisinya, intuisi adalah keupayaan untuk secara langsung memahami kebenaran tanpa penalaran logik awal ataupun tanpa bukti. Contohnya, menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengharungi jalan yang panjang. Manakala ilham pula ialah sesuatu yang menggerakkan hati untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya, kita mendapat idea untuk menghasilkan satu seni. Kepentingan intuisi dan ilham. Pertama, intuisi memainkan peranan penting untuk membuat keputusan dalam persekitaran yang cepat berubah. Kedua, ilham membangunkan kita kepada kemungkinan baru dengan membiarkan kita
mengatasi pengalaman, dan batasan biasa kita. Antara tokoh-tokoh intuisi dan ilham ialah Immanuel Kant dan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Perkataan wahyu adalah kata yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu dari perkataan auha yang bermaksud inspirasi daripada orang lain atau arahan seseorang. Wahyu ialah perintah dari Allah SWT yang disampaikan kepada para rasulnya. Adat resam, ia juga dikenali sebagai tradisi, adalah undang-undang atau hak yang tidak bertulis. Adat resam adalah lebih mengenai amalan kebiasaan, manakala budaya adalah lebih lanjut idea atau sekumpulan adat secara keseluruhan dalam sesuatu kaum atau bangsa. Seterusnya ialah sejarah perkembangan wahyu dan tradisi. Ramadan menjadi bulan yang istimewa bagi Islam kerana terdapat beberapa peristiwa yang berlaku dalam bulan ini. Salah satunya adalah peristiwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Tradisi pula terbahagi kepada 4, iaitu tradisi India, tradisi Barat, tradisi Cina dan tradisi Islam. Kepentingan wahyu dan tradisi. Yang pertama, ia dapat mendalami dan senang memahami Al-Quran. Yang kedua, dapat memastikan logik sesuatu hadis. Yang ketiga, membantu diri mengenal Allah melalui penelitian alam. Yang keempat, dapat membezakan pemikiran yang baik dan buruk. Yang kelima, kita dapat melahirkan para cendekiawan Islam. Penerangan akan diteruskan dengan dapatan kajian yang seterusnya, iaitu kearifan tempatan. Kearifan tempatan didefinisikan sebagai ilmu dan kemahiran atau kepakaran yang berasal daripada masyarakat atau budaya tempatan yang mampu berkembang dari masa ke semasa mengikut arus modenan jika dapat diadaptasikan dengan betul. Kebanyakan negara menggunakan teori pokok untuk menyemai kearifan tempatan dalam arus pemodenan dunia. Teori ini mengatakan bahawa antara langkah untuk memupuk dan menyemai kearifan tempatan ialah dengan mengkaji dan mendalami adat dan tradisi tempatan. Kearifan tempatan juga boleh ditambah baikkan. Antara kepentingan-kepentingan kearifan tempatan ialah ia berpotensi menjadi tarikan pelancong. Ia juga mampu untuk mengelakkan generasi masa depan daripada tidak mengetahui ilmu-ilmu tradisional. Selain itu, ia juga mampu mengembangkan ilmu sains yang sedia ada. Dapatan kajian yang terakhir ialah hikmah. Hikmah didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau kecerdikan daripada Allah. Definisi lain bagi hikmah ialah kelebihan atau tujuan sebenar di balik sesuatu perkara atau kejadian. Namun begitu, dalam konteks ini, definisi pertama lebih diambil kira. Dalam tradisi ilmu Islam, hikmah merupakan sebagai satu ilmu yang dikurniakan Tuhan kepada hambanya yang terpilih mengikut darjat dan martabat masing-masing. Mengikut sebilangan besar sarjana Muslim terdahulu, hikmah dikatakan akan sempurna jika berpandukan wahyu. Namun begitu, mereka tidak menolak pendapat atau kebenaran daripada beberapa tokoh falsafah lain, contohnya seperti Aristotle dan Confucius. Hikmah juga dikatakan mampu menyelamatkan seseorang individu daripada kekeliruan. Hikmah mengikut beberapa pengulas Islam ialah kebolehan untuk mengetahui cara terbaik mengikut cara sains. Dan itu ia juga ialah kebolehan apabila kita menggunakan keadilan di dalam menghakimi sesuatu perkara serta mampu untuk mengelakkan sifat mementingkan diri. Hikmah juga dikatakan sebagai meletakkan sesuatu perkara ke tempat yang betul atau menyusunnya ke dalam status yang lebih baik. Langkah atau cadangan penambahbaikan. Yang pertama, kaedah didaktif. Kaedah didaktif adalah kemajuan teknikal memberi petunjuk ahli falsafah tentang bagaimana dunia berfungsi serta menyediakan peralatan yang mereka perlukan untuk menyiasatnya. Ia dinamakan silogisme atau kias. Ia bertolak ansur daripada sifat umum kepada sifat khusus. Ia digunakan untuk menguji teori-teori bagi menolak teori-teori palsu dan menggunakan teori-teori selebihnya. Yang kedua, kaedah induktif. Penalaran dari kes-kes khusus kepada kesimpulan atau rumusan umum.
Sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal-hal yang khusus kepada kesimpulan yang bersifat barangkali. Kaedah ketiga, kaedah hipotetiko-induktif. Kaedah ini mengenali setiapnya atau mana-mana satu yang bermula dan mana satu yang berakhir. Sintesis kaedah deduktif dan induktif yang dipakai secara serentak. Kesimpulannya, kemajuan teknologi semasa zaman pertengahan menyebabkan peningkatan besar dalam produktiviti dan peningkatan taraf hidup. Kemajuan teknikal memberi petunjuk ahli falsafah tentang bagaimana dunia berfungsi serta menjadikan alatan yang mereka perlukan untuk menyiasatnya.